apa yang ini teh ni tambah jadi tawar. Saya gula banyak ni. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada awalnya saya nak ucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan meminta maaf kerana agak short notice, tetapi oleh kerana kesibukan dan banyak program-program yang sangat takhir, yang saya terpaksa cari ruang yang ada, dan ruang yang ada adalah sekarang. So saya beritahu pada Cik Luqman pagi tadi untuk nak adakan PC khas untuk mengucapkan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong yang telah hadir di Stadium Bukit Jalil. Dianggarkan lebih kurang dalam 27,000 kesemuanya, dan itu merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan bagi KL City, kerana sebelum ini memang nak dapatkan kehadiran khususnya 2-3 tahun yang lepas lah ya. Sekarang ni pun dah mula dah pick up, tapi kalau dulu 100-150 orang tu merupakan kebiasaan. Tetapi kita harap bahawa melalui apa yang telah berlaku, maka kita boleh maintain lah minat yang tinggi, walaupun kita tahu bahawa 27,000 itu adalah terdiri daripada seluruh fan bola sepak Malaysia, bukan saja daripada KL City, tetapi pencapaian hasil daripada perlawanan di final itu telah dapat menghadirkan begitu ramai. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah hadir, dan yang cukup menakjubkan, mereka tidak putus asa dan tidak meninggalkan stadium, tetapi terus bersama sehingga hampir ke saat yang akhir, kerana walaupun kita kalah tapi mereka tak tinggalkan stadium ataupun menunjukkan keadaan marah, ketidakpuas hati ke apa ke, kerana dia orang memahami bahawa tim KL City telah give their best, dan walaupun skornya adalah 3-0, tetapi sebenarnya game itu persaingan yang agak sengit. Hanya mereka telah capitalize dan convert their chances. Kita malangnya tidak dapat, walaupun kita mendapat kalau mengikut statistik chances yang lebih ya, tetapi kita tak dapat skor. Tu kita kena iktiraflah kekuatan bukan sekadar attacking diorang, tetapi juga defense diorang lah ya. Seperti mana yang Boyan sebut dalam dia punya interview, dia kata they got 2 chances and scored 3 goals kita dapat chances yang lebih, tapi tak dapat menjaringkan. Tapi semangat juang itu jelas ditunjukkan oleh pemain-pemain dan coaches kita. So kita ucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong, kita ucapkan terima kasih dan tahniah juga kepada kita punya players dan coaching staff dan sebagainya. Hakikatnya kita takkan sampai ke tahap ini tanpa kerja keras mereka dan sokongan yang padu yang telah ditunjukkan. Kita nak minta maaf kerana time mula pada pukul 7 malam memang di luar kawalan kita. Kita minta maaf juga kerana security yang amat ketat yang diadakan di stadium, sehingga ramai yang nak masuk kena buat body check dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan mereka masuk lewat. Tetapi ini adalah kerana apa yang telah berlaku dan potensi apa yang dianggap boleh berlaku, maka AFC menuntut satu kawalan yang ketat. Ada yang dapat masuk akhirnya selepas setengah jam mainan dan bermula. Kita tengoklah dalam dia punya Facebook, komen dia dan sebagainya, tetapi pada dasarnya hampir keseluruhan lah menyatakan berpuas hati dan berbanggalah. So kita ucapkan maaf. Kita telah lakukan yang terbaik yang mungkin, namun ada aspek-aspek yang di luar kawalan kita, kerana dia punya broadcasting time tu dia tak ikut local time kita ya. Dia tengok time yang dekat Asia keseluruhan di Europe,
dan sebagainya ya. Dan our main saya rasa di antaranya adalah di peringkat Jepun, Korea dan sebagainya. So time ikut dia orang ya. So masa tu dia dah dekat sana dah habis dah maghrib, kat sini baru nak mula. So those are the issues lah ya. Tapi kita dapat ucapan tahniah daripada MFL, kita dapat ucapan terima kasih daripada pihak AFC. Semua menyatakan mereka berpuas hati ya. Alhamdulillah. Dari sekarang ni kita nak tumpu pada Malaysia Cup, dan saya nak nyatakanlah pasal ramai juga yang bertanya. Sebenarnya pada dasarnya soal bonus ni hari tu ditanya juga kalau kalah dapat bonus ke tak kan. Tapi pada dasarnya bonus ini dah dibayar bila kita kalahkan Sok Diana ya. Maknanya you qualify to the final, you got the bonus bila you beat Sok Diana ya. Namun demikian kita mengambil tahu perasaan players kita dan penyokong-penyokong kita, dan semua duk ucapkan tahniah dan sebagainya. Maka kita akan memberikan, kita sedang mempertimbangkan lah ya. Mungkin boleh dikatakan lah kita dah putuskan untuk kita akan memberikan satu bonus tambahan berdasarkan pada the year's performance ya. Prestasi sepanjang tahun ya, bukan untuk final itu khususnya kerana kita kalah dalam final, so tak boleh kita nak bagi bonus bila kalah ya. That will be a very awkward precedent lah. So kita nak buat atas dasar prestasi sepanjang tahun. Ni ada Malaysia Cup, kita masuk Malaysia Cup ni sebagai defending champions. Kita akan berusaha untuk mengulangi kejayaan yang telah kita capai pada tahun lepas, dan kalau kita capai kita akan ada bonus untuk itu. Tetapi at the end of the year sepanjang tahun satu evaluation akan diadakan, dan kita akan beri bonus kepada players dan coaching staff berdasarkan kepada prestasi sepanjang tahun yang dianggap sebagai tahun yang luar biasa lah ya bagi kami ya. Di Liga pun kita telah berjaya kekalkan di kedudukan nombor 6, walaupun kita terpaksa mengambil responsibility ataupun tugasan tambahan dan cabaran tambahan ambil game-game AFC. Namun last year kita nombor 6, this year pun kita nombor 6. Ada beberapa game yang kita terpaksa korbankan oleh kerana nak tentukan tim kita full force untuk game AFC. Namun kita maintain kedudukan nombor 6, dan walaupun FA Cup last year tak ada, this year punya FA Cup pun kita kalah dengan Selangor 1-0 di peringkat quarter final saya. Quarter final saya lah. Ya. Round of 6 ya. Okey kita tapi tak apalah, pasal ketika itu pun kita nak berikan tumpuan kepada AFC kerana kalau tidak banyak sangat kita terlibat, so kita make a decision, dan untuk Piala Malaysia ni kita dah free, no more Liga, no more AFC. Kita akan cuba untuk mendapatkan ataupun menunjukkan prestasi yang sebaik tahun lepas insya-Allah ya. Kita nak ucapkan juga terima kasih kepada kita punya sponsors ya. Dan kita dapati ramai pihak telah menghubungi pihak KLFA dan KLCT untuk menjadi sponsor bagi tahun depan. Dan ini merupakan satu perkembangan yang cukup baiklah bagi football di Malaysia, kerana kita nak supaya sumber keuangan kelab itu tidak bergantung kepada bantuan daripada state government ataupun government related companies dan sebagainya, tetapi kita benar-benar inginkan satu industri bola sepak yang benar-benar swasta dan berdikari. Maka timbulnya minat untuk menjadi sponsor ini dilihat sebagai satu perkembangan yang amat positif, supaya bola sepak itu boleh berdikari
dan benar-benar menjadi swasta. Seperti mana yang saya sebut berkali-kali, kita hanya mendapat 5 juta daripada pihak DBKL. That has been our case since 2020. Daripada tahun 2020 kita survive dengan hanya 5 juta dari DBKL sebagai sponsor utama kita lah. Tapi dia macam mana pun, it is a government related fund, tapi dia memang dianggap sebagai sponsor kerana dia nak dapatkan advertising atas jersey kita. Tetapi selagi mana it is a government entity, orang akan kata you are still depending on government funding. Tapi kita survive dengan hanya 5 juta. Kita telah dapat bakinya melalui private sponsorship, dan prize money yang kita telah capai melalui AFC. AFC ni kita kena sebut bahawa betul prize money-nya agak lumayan, tetapi kos adalah juga agak tinggi. Separuh kalau orang tengok apa yang kita dapat, tapi tak ada orang yang laporkan perbelanjaan kita. Kita pergi ke Uzbekistan tu, tambang saja 500,000 tambang saja flight, hanya tambang saja 500,000 ringgit Malaysia untuk pergi dan balik. Kalau pergi saja tak balik tu murahlah sikit kan. Tapi pergi dan balik, tak masuk lagi hotel, makan dan sebagainya. So expenses dia pun tinggi. Kita pergi ke Uzbekistan adalah yang paling mahal. Vietnam pun kita kena keluarkan belanja, pergi India pun kita kena keluarkan belanja. Kita anjurkan di Stadium Bukit Jalil pun kita juga yang kena keluarkan belanja, dan itu pun menelan belanja yang agak tinggi lah, beratus-ratus ribu jugalah, dengan hotel untuk visiting team kita kena tanggung, flight dia orang tanggung, tapi hotel untuk visiting team, segala-galanya bila dia touch in Malaysia, daripada keluar daripada airport sampai balik semua kita kena tanggung. So perbelanjaan agak tinggi, tapi kita tak nafikan bahawa ada keuntungan, namun tidak sebanyak seperti mana yang dianggar ataupun dianggap oleh ramai. So benda-benda macam inilah yang kita kita terpaksa lalui. Ianya merupakan satu pengalaman yang cukup baik bagi kami, dan kita haraplah bahawa sokongan yang berterusan untuk Malaysia Cup dan sokongan yang berterusan daripada sponsors supaya kita benar-benar capai visi sukan bola sepak dan industri bola sepak yang berdikari dan swasta, dan based on performance. Okay, ada anything you like to add, Stanley? No, Norman? Ada apa pun? Dan okey, jangan lupa Norman kata kena ucapkan terima kasih kepada pihak media jugalah yang telah memberikan coverage yang baik. Ada saya tengok satu program yang Astro Arena tu yang Sukuadan hadir sebagai panelis. Dia punya moderator komen pasukan bola sepak KL City ni yang paling banyak buat PC. Tu dia. So itu kerana kita nak timbulkan minat, we want it to be something that kita boleh reach out to our supporters, orang semua boleh dengar, boleh faham apa yang kita punya visi, apa kita punya harapan, supaya kita benar-benar capailah apa yang kita inginkan. So itu sebabnya kita ada banyak PC, nothing no secrets. We're very transparent. We tell you all the problems and the challenges and the successes yang kita lalui. Baik. So kita ucapkan terima kasihlah pada pihak media. Any questions? Soalan bagi musim depan ada perancangan tak untuk bawa masuk player baru? Ya. Okey, di antara analisa yang we can say, analisa game kita dengan Al-Sib ini ialah bahawa mereka telah mengkaji
tim kita, dan mereka menganggap bahawa memang kalau diorang boleh kawal si Paulo, maka kita akan hilang sengatnya lah. So bagi kami menganggap bahawa kita perlu ada another player of the same quality lah, yang kita akan usahakan untuk mengukuhkan pasukan bola sepak KL City ini, supaya mereka akan ada kesukaran untuk mengawal pergerakan tim kita, dan kita akan be on the lookout lah untuk seorang ataupun dua orang lagi players of that quality. So kita akan berusaha untuk melakukan naturalisasi bagi Romel dan juga Paulo, dan naturalisasi bagi ahli sukan tidak seharusnya dilihat sebagai kontra kepada naturalisasi kepada yang menjadi isu politik sekarang inilah, iaitu yang nak dapatkan yang anak bagi wanita rakyat Malaysia, nak dapatkan kerakyatan susah sangat, tu isu lain, tu kita sokong pindaan. Saya lah sokong, KLFA tak tahu kan, ini tak terlibat kan, ni saya yang sokong sebagai ahli parlimen Shah Alam, mantan sokong juga pindaan perlembagaan untuk anak-anak yang wanita Malaysia yang nak dapatkan kerakyatan kepada anak-anak mereka. Tetapi persoalan naturalisasi bagi pemain-pemain sukan juga harus diteruskan. So bila kita dapat naturalisasi untuk Romel dan juga untuk Paulo, maka kita punya kota untuk foreign players tu dapat kita dah jadi kosong, dan kita boleh tambah tanpa menghentikan mereka. So betul, kita akan tambahkan lagi kekuatan tim KL City. Proses tu dah di tahap yang mana? Naturalisasi tu dah dalam proses, pasal dia daripada tahun ke tahun dia punya kontrak dan sebagainya. Ada kita nak, insyaAllah kita cuba usahakan untuk nak dapatkan before the 2023 punya window buka untuk dapatkan player baru. Lepas election mesti akan berlaku. So adakah YB sendiri dah bersedia jika kedudukan YB sebagai pengurusi KL kata tak disambung, adakah YB sendiri dah bersedia? Jawatan sebagai Presiden KLFA tak ada kena-mengena dengan PRU di election. Saya harap semua akan buat keputusan ataupun pendirian berdasarkan kepada prestasi KLFA dan KL City lah. Tapi setakat ini, walaupun ada usaha-usaha untuk memujuk saya untuk berhenti seperti mana yang saya ceritakan tempoh hari, hakikatnya kita telah dapat mewujudkan satu kerjasama yang mantap di kalangan Exco KLFA dan manajemen KL City, dan hanya ada satu lagi tahun. So kita minta semua bersabar, kalau nak tengok saya berhenti sekalipun tunggulah sampai hujung 2023 insyaAllah. Kalau betul-betul berlaku, adakah YB sendiri berharap Coach Boyan dan juga Stanley dikekalkan? Ya, saya harap mereka akan terus bersama. Kalau saya kekal sebagai Presiden KLFA, itu akan insyaAllah pasti berlaku. Ramai daripada players pun akan stay on, pasal kita tak nak tukar player, dapat player foreign, dapat commission dan sebagainya. That is not our concern. Itu bukan agenda kita. Kita nak team yang bagus, management yang bagus, dan results yang bagus. So kalau saya kekal sebagai Presiden, Stanley dengan Boyan dan players ramai pun insyaAllah akan kekal. Kalau sekiranya ada undi tak percaya dilakukan terhadap diri saya oleh
exco atas sebab pencapaian yang terlalu baik, ya, maka tu boleh berlaku. Pasal Malaysia boleh kan, kalau prestasi bagus luar biasa pun mungkin dipecat, kita pun tak tahu. So kalau benda tu berlaku juga, the only way that they can get rid of me is if ada undi tak percaya. Tapi dalam perlembagaan mengatakan undi tak percaya boleh dilakukan hanya sekiranya saya melanggar perlembagaan KLFA, ya. Tapi kalau sekiranya, saya tak tahulah, saya tak kaji habis ni, saya rasa orang pun setakat ni tak adalah usaha ke arah itu, hanya permintaan pujukan untuk letak jawatan supaya duit masuk. Tapi kalau ada duit dah masuk, maka tak perlu, ya, kerana kalau dah dapat sponsors, dah dapat prize money, dah dapat prestasi yang baik dan sebagainya, so there is no need lah. Memang hari itu ada at one time in March, bila mula-mula dekat dekat Mesyuarat Agung tu, saya ada terfikir nak letak jawatan kerana dah 3 bulan tak bayar gaji, ya, tetapi we managed to get funds, so alhamdulillah lah selesai, ya. So selagi mana kewangan itu dapat selesai and everybody is rational dan tidak campur adukkan sukan dengan politik, dan semua tengok pada prestasi, InsyaAllah bukan sekadar kekal sampai 2023, manalah tahu terus selepas 2023 sampailah 2027 lah, manalah tahu kan, kalau kita capai pencapaian. Tapi ni malah jawapannya, ya, what's important is that this is my first term. I want to achieve the best that I can, and with the support from the rest, alhamdulillah we have done what we could lah. Ya. Okey, tadi Baby cakap ada penaja nak masuk kan, boleh tak bagi anggaran jumlah syarikat swasta yang berhubung dengan Setakat ni dah ada 4 syarikat swasta yang telah berhubung, menyatakan minat untuk menjadi sponsor, dan memintalah dia punya rates, ya, apa yang ni teh ni tambah jadi tawar. Segula banyak ni. Ya, so ada, tapi ada yang dia bila kita bagi dia kita punya kertas kerja, ya, nak nak yang dekat depan ni berapa juta, belakang ni berapa juta, dia orang pun ada agak terkejut lah juga, pasal mungkin dia orang pun tak sangka it's as high. Yang mana yang pernah menjadi sponsor tu kira okey, yang mana yang baru more macam exploratory, tapi ada juga yang kurang daripada 1 juta, ada yang dekat lengan, ada yang dekat shorts, ada yang, so benda-benda macam tu lah. That is how we spell advertising. We sell advertising space, sell advertising space to raise funds to run the club better, ya. Wali, syarikat yang hubungi tu dari sektor apa? Dia macam sikit-sikit dia ni kan, bila dah cakap sektor apa kan dia tanya syarikat apa pula. Berbagai. Berbagai. Ada yang pembangunan pemaju, ada yang pemaju, ada yang telco, ada yang bawa teknologi, ya. Dan ada juga tawaran untuk KLCT sendiri melabur dalam bisnes untuk mendatangkan hasil lah. So benda-benda macam tu pun kita kena fikirkan, kerana kita nak supaya akhirnya syarikat KLCT ni dan kelab KLCT ni dia boleh berdikari lah, ya. So kita nak mungkin invest, ya, in technology related companies. Sedang dikaji, dan kalau jadi kita akan bawa kepada board lah, kalau nampak ada serious punya offer, supaya kita boleh generate our own income, ya. Kita tengok Mali Ahmad sekarang technical advisor Tok Sri Fahal, FPK head coach. Mungkin lepas ni bila kita nak lihat KL punya legend yang take over, mungkin Syukur Adan ke lagi 3 tahun jadi head coach. Ya, benda ni sama seperti mana foreign players lah.
seboleh-bolehnya kalau boleh, kalau dah tahap skill dan sebagainya tu dah tinggi, memang kita tak perlu kan. Tetapi ada momen kita kena tengok hakikat bahawa standard Malaysian football tu tak setinggi. Bila standard of football is not as high, mungkin our coaching punya, local coaching punya tu pun mungkin tak setinggi. So kita akan tengoklah. Of course the moment secepat mungkin kita boleh ada local punya talent, kita akan ambil. Tapi sekarang ini local talent mendapat manfaat daripada coaching skills yang ada pada Boyan dan his Croatian punya team lah. Ada two of them kan. That's coaching. Four of them. Dan this team, Croatian punya team bawah Boyan ni, dia melatih coach yang lokal, termasuklah Syukur Adan dan sebagainya. So benda-benda macam ni kita kena bina lah as we go on. First of all, tahniah sebab KL banyak membantu MA Malaysia tahun dari segi ranking. Dan untuk musim 2024-2025 kita akan dapat slot 2 campur 2 di Asia Champions League, AFC Champions League. In case tahun depan KL berjaya lagi sekali untuk layak ke peringkat Asia, macam itu saya dah tanya Stanley, dan saya nak tanya pula dekat Wadi, apakah persediaan Kuala Lumpur untuk pergi ke level AFC Champions League? Sebab sebelum ni dari AFC pun kita tengok ada macam banyak masalah, macam lampu, macam yalah, macam YB cakap, terpaksa keluarkan perbelanjaan yang lebih untuk pergi ke tempat lain kan. Jadi persediaan awal, ada tak persediaan awal yang dah di-plan oleh tim YB sendiri untuk bersedia ke arah AFC Champions League punya rated? Ya, semestinya kemudahan yang ada perlu dipertingkatkan, bukan sekadar stadium, tapi kita punya training punya field, facilities, dan ini pun ada dalam perancangan kita. If things go well, kita akan siapkan satu akademi yang baru dengan 5-6 padang bola sepak yang lengkap dan kata professional punya standard lah. Sambil itu persoalan-persoalan yang menyusah dan menyulitkan ni, seperti pajakan atas stadium, ni pun kalau boleh kita harap kita dapat selesaikan supaya dah tak timbul keraguan bahawa stadium Ceras ni adalah stadium KL City. Pasal sekarang ni dia dipajak oleh pihak ketiga, dan kita pun banyak benda yang kita dah hadapi yang kurang menyenangkan. So kita kena handle that issue lah. Selain daripada itu, soal funding yang kita nak perkukuhkan dengan adanya sponsor, dengan adanya business punya development program yang boleh menjamin kestabilan kewangan, supaya players ni dia tak tension, tiap-tiap bulan nak tunggu gaji, tension, bulan ni ada gaji kita dan sebagainya lah. So benda-benda macam itulah. So kita memang tak mampu menyelesaikan semua masalah sendiri, kerana bukan semua dalam tangan kita. Tetapi kalau people stop politicking, Malaysia ni semua politik, semua politik. So people stop politicking dan kita work together untuk nak bina satu pasukan bola sepak KL City yang boleh kita banggakan. InsyaAllah lah next year or the year after kita boleh tambah baik, lebih tenang, lebih stabil. Players pun kita boleh cari yang tambahan untuk memperkukuhkan, supaya KL City ni kita dah tunjuk boleh ada potensi. We can be the best, amongst the best. Kita punya ranking untuk ASEAN, untuk ASEAN we are number 3. We are number 3. Bawah JDT, nombor 1 tu ada pasukan daripada Thailand, pasukan Thailand. JDT is number 2 and we are number 3. Walaupun dengan bajet yang kecil, tim yang kecil dan sebagainya, we shouldn't be a small team pasal we are the capital city. We shouldn't be a small team.
Kalau nak tengok KL sepatutnya much bigger, much better, much more stable than other teams ya. Tapi malangnya oleh kerana politics, maka ianya tidak begitu. So kita harap itu akan berubah. Ni boleh undi PH lah biar. Itu buang kan. Baby, Yeah. KL dah ada dah dapat tarik minat lah daripada penyokong di Piala itu kita nampak kan. So untuk Malaysia ni pun tahun lepas kita menang, dan kali ni kita akan start as well company. So apa yang kelab rancang untuk orang kata nak tarik yang kehadiran tu maintain, at least dapat bantu kantong kelab juga kan sebagai reward apa ya. Dah ada. Ya, okey. Boleh Stanley boleh. Saya rasa daripada awal tahun antara benda yang kita lakukan adalah kredit kepada tim pengurusan apabila mereka banyak cadang daripada awal musim, package of the ticket prizes, combo prizes, macam mana we play around with it lah. Ada nampak hari tu kan final, tapi kita pernah lakukan ketika group stage AFC, group stage apa dia masa ketika dalam liga sekali. So I rasa benda ni sama, kita sedang melihat, tapi apa tricky ni adalah dia knockout stage. Kalau di group stage beza, kita ada 6 game to play around with before we prepare for the quarter finals, tapi kali ni directly we are in the round of 16. Tapi we are still looking at it lah, mungkin second game lagi kalau layak quarter finals. I think this is one of the ways to bring in the fans to keep the appetite of the fans with combo prizes home. Tapi masalahnya lah, as home and away we need to deal with, of course, with the away team as well kalau boleh. Tapi yang ni kadang-kadang unik lah, bila main lawan PDRM ni kita main dua game kat sini, boleh tak kita buat combo, things like that, discussion. Tapi I think it's just because we've been so busy with AFC, bukan mudah. Tapi itu just one element. Elemen yang lain saya rasa it depends if the team start to play well, start off tomorrow well. Saya rasa ramai fans akan datang sebab kita defending champions and we've had a good run in AFC Cup. Kita pun nak fikirkan satu peranan bagi kelab ini di mana dia mendatangkan manfaat kepada warga kota. So benda-benda macam itulah nak develop the attachment di antara pasukan bola sepak ni dengan warga KL. So benda-benda macam inilah kita tengah fikirkan, yang mungkin we give back kalau with the business development punya plan mencapai sukses. Mungkin kita pun boleh adakan program-program bersama dengan masyarakat, yang mana KL City dan players dia pun can be closely associated lah dengan warga KL dan sebagainya lah. So macam kita punya football academy, so kita boleh expand supaya KL City ni tidak jadi ataupun dilihat sebagai bebanan ataupun tanggungan kepada KL, warga KL, tetapi dia mendatangkan manfaat dan orang boleh dapat manfaat daripadanya. So benda-benda banyaklah yang kita sedang bincang. That kind of attachment we want to try to develop. Okay, but of course as a football team, the most important is we have to perform, we have to win matches and we have to win trophies. Itu je lah. Ini kalau macam kat Kedah dah buat House of Kenari itu kan. Mungkin KL dah ada pencapaian, mungkin ada ke arah juga nak dapatkan engagement. InsyaAllah. Yalah, di antaranya boleh kalau macam tu. Tapi the first thing that we have to settle ialah the basic which is training facilities, stadium. Sebelum nak House of Kenari ke House of whatever lah. That's the basic requirement yang kita tak dapat selesai hingga hari ini. Okay. Okay. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi.